Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang bermaksud, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Yang saya kasihi, yang saya hormati pengurusi majlis merangkap pengurusi masjid Encik Ismail, tak dilupakan kepada pengurusi MPKK Encik Wan Ismail, Al-Fadil Imam yang bertugas, Bilal yang bertugas, para pegawai masjid, para pimpinan masyarakat, para pendidik, para asatizah dan seluruh ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan petunjuk serta rahmat daripadanya, Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik, dan kita baru sahaja sama-sama menjadi pilihan Allah dapat mendirikan solat maghrib secara berjemaah, dan kita masih kekal dalam masjid ini bagi kelangsungan majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga, majlis yang amat disukai oleh para malaikat, dan malaikat berdamping dengan orang-orang yang sedang menuntut ilmu serta mendoakan rahmat dan keampunan bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapat rahmat Allah dan keampunan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya juga bersyukur kerana pertama kali saya dapat menjejakkan kaki di masjid yang agak, orang kata apa, viral dalam YouTube, dalam Facebook. Masjid Lapang Kubah. Nampak ala-ala Rusia je. Sebab tu teruja kami bertiga sampai tadi tak masuk masjid lagi, selfie sekejap. Tupang ambil gambar kenangan. Nak boleh sapa sini bukan senang. Jadi alhamdulillah dapat kita bertemu kerana Allah Subhanahu wa taala dalam mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bersempena kita saat ini berada pada bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang sebulan Rabiul Awal ni kita akan mendengar kupasan-kupasan mengenai kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak tertakluk pada bulan Rabiul Awal ini sahaja. Bahkan kita perlu menghayati akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dalam pelbagai sudut dan aspek kehidupan kita. Kerana saya melihat masyarakat kita kebanyakannya memahami bersempena Maulid Rasul ni, nampak gambaran dalam ingatan dan kepala mereka berselawat beramai-ramai. Kemudian ceramah, tazkirah, forum, tapi forum mungkin barangkali susah nak buat zaman ni sebab COVID-19. Dalam masa yang sama kita pula buat majlis berselawat, ada makan-makan dan sebagainya, contoh. Namun itulah yang menjadi kelaziman masyarakat kita kebanyakannya. Sedangkan kelahiran Nabi SAW ini lebih besar maknanya, sebagaimana yang saya petik dalam surah Al-Anbiya tadi ayat 107, Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam
melainkan untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Bagaimana gambaran dan kefahaman kita yang dimaksudkan Allah rahmat kepada seluruh alam? Kalau kita menyusuli sirah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi akhir zaman ini khatamul anbiya, penutup segala nabi, bangkit daripada kota Mekah, bumi Arab, kota Mekah yang dahulunya tempat yang kering kontang, yang Allah sebut dalam Al-Quran, wadin ghairi zar'in, satu lembah yang tiada tumbuhan, tiada hidupan padanya. Kalau bahasa kampung kita, tepat jin tendang. Tak mudah difahami. Tak ada orang duduk situ. Tempat yang belum didiami manusia. Tetapi tempat itulah bermulanya penerakaannya ialah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah perintahkan buka kawasan itu. Bumi yang kering kontang itu akhirnya menjadi bumi yang subur, bumi yang ada sumber air, bumi yang ada tanaman, bumi yang ada didiami oleh manusia. Dan disitulah juga lahir keturunan manusia yang mulia ini, dinamakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kronologi perjalanan hidup tu cukup istimewa, cukup dia punya ramuan pembinaan dan penghasilan seorang Rasul akhir zaman, bersesuaian dengan bentuk muka bumi yang kering kontang, berbatu, berpasir, berbukit. Dan kita lihat sendiri bagaimana masyarakat Arab ketika Nabi dibangkitkan ataupun Nabi SAW diutuskan oleh Allah Ta'ala ini, masyarakat Arab kota Mekah dengan sikap dan perangai mereka yang tidak menepati matlamat manusia diciptakan. Apa matlamat manusia diciptakan? Kita manusia ni diciptakan Allah atas muka bumi ni bukan diciptakan sekadar begitu sahaja, bukan sekadar untuk memenuhi fitrah kejadian kita sahaja. Fitrah kejadian kita lapar makan, dahaga minum, berhajat pada pasangan, cari pasangan hidup, nikah kahwin, kemudian beranak pinak, bercucu cicit, tunggu masa mati, lepas tu habis begitu. Itu kebanyakan orang kita ataupun masyarakat kita yang nampak hidup kita begitu. Sedangkan kewujudan kita di alam dunia lebih pada tu lagi matlamat dia, lebih pada tu lagi tanggungjawabnya. Memenuhi penciptaan kita manusia yang Allah sebut dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami Allah menciptakan kamu ini manusia dengan sebaik-baik kejadian. Takkan dengan kejadian kita, sebaik-baik unsur kejadian ni, tiba-tiba kita mari mikir dalam kepala kita, hidup kita sekadar untuk makan, minum, nikah kahwin, beranak pinak, bercucu cicit, kemudian tunggu masa mati. Tak padan dengan kapasiti dia, dengan body tu. Tak. Kalau kereta Mercedes 2.0 tu tiba-tiba speed limit dia 30 je, buat slow je, tak padang dengan body. Tak. Kalau atas highway tu kena marah dia orang. Kereta mahal saja tapi slow je bawa, tak padang, tak manfaat dengan body sisi dia. Tak. Maka begitulah kita manusia. Allah ciptakan kita sempurna, sisi kita ni besar. Ibarat kalau kenderaan sisi besar lah. Tak. Kalau kata mikir kita makan, minum, nikah, kahwin, beranak pinak saja, lebih kurang sama duduk pada rupuk. Lembu, kuba, kambing, hak tu je hak nampak kehidupan dia. Makan, minum, dah. Lepas tu berpasangan hidup, boleh anak. Gitulah. Sedangkan kita ni diciptakan Allah ada tanggungjawab sebenarnya. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 115. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu mengira dan kamu menyangka kami Allah ciptakan kamu sekadar begitu sahaja,
padahal kamu semua akan dikembalikan kepada kami, yakni kepada Allah. Erti kata lain, Allah nak sedarkan kita. Allah suntik persoalan ini bukan nak terima jawapan pada kita. Allah timbulkan persoalan ni nak suruh kita sedar. Allah cokek, kalau bahasa kapung, Allah cokek kita. Allah nak sedarkan kita. Allah nak bangunkan kita ni supaya kita sedar hidup kita ni ada tanggungjawab yang besar. Apa tanggungjawab tersebut? Ada 3 tanggungjawab. Yang pertama, kita sebagai hamba kepada Allah, kita mesti mengabdikan diri kepada Allah. Yang kedua, kita mesti berperanan sebagai khalifah Allah. Apa itu khalifah? Kalau orang Melayu kita terjemah khalifah ni tok guru gayung. Nah, tapi huraian ulama maksud khalifah ni apa dia? Iqamatuddin, tegakkan agama. Wasiyasatud dunyabi, dan segala urusan takbir kehidupan mesti ikat dengan agama. Itu maksudnya. Yang ketiga, tanggungjawab kita apa dia? Sebagai golongan yang menunaikan amanah. Kita ini ada amanah yang Allah letakkan kepada kita. Bila sebut amanah je, kita akan bertanggungjawab. Bila? Hari akhirat. Sebagaimana ayat surah Al-Mu'minun kita bacakan tadi, bukankah kamu semua akan dikembalikan kepada Allah? Maknanya kita akan mati, kita akan dibangkitkan semula pada hari akhirat, kita akan menghadap Allah, dan Allah akan tanya kita, membuat apa atas dunia itu. Itu maksud amanah tadi. Jangan salah faham lah, bukan kumpulan amanah ke apa-apa. Jangan salah faham lah. Ni amanah ni tanggungjawab kita. Namun 3 perkara inilah yang menjadikan perkaitan dengan kita nak menghayati kerasulan Nabi SAW. Itu maksud saya. Ni baru mukadimah baru ni, tak masuk cerita Rasulullah lagi. nak beritahu. Namun bila mana Rasulullah ini Allah sebut sebagai rahmat kepada kehidupan manusia ni, bagaimana apabila masyarakat Arab, keadaan mereka yang terumbang-ambing ni, hidup mereka yang gagal menterjemahkan apa yang dikatakan 3 matlamat hidup manusia tadi, lalu Allah utuskan Nabi nak bawa rahmat kepada bangsa Arab, bermula di kota Mekah tadi. Maka rahmat tadilah berlakunya proses gerak kerja Nabi sebagai gerak kerja transformasi ummah. Tak? Bahasa moden sikitlah transformasi ni tak? Tak kali ikut bahasa kaponnya, agenda Nabi nak ubah, nak memperbaharui semula keadaan masyarakat Mekah ni yang rosak. Rosak macam mana? Kalau kita sebut awal tadi, Nabi Ibrahim yang menerokai bumi Mekah yang kering kontang. Nak kait dengan Nabi, lambat lagi 1000 tahun Nabi baru lahir lepas pada itu. Nabi Ibrahim mengasaskan apa dia? Syariat yang Allah turunkan, wahyu. Termasuklah Nabi Ibrahim membina Kaabah. Nabi Ibrahim mengasaskan ibadat haji dengan turunnya wahyu Allah. Wa azzin fin nasi bil hajj, serulah manusia untuk melaksanakan ibadat haji. Bermaksud apa dia? Masyarakat Arab pada waktu itu sudah mendapat acuan hidup yang jelas, matlamat hidup yang jelas. Tapi senggang masa yang panjang ini berlaku pasang surut keimanan. Iman ni naik turun, bertambah dan berkurang. Hak paling kritikal, Taiwan tu jatuh landasan, lari pada landasan. Maknanya apa? Kufur kepada Allah dengan menyembah patung-patung berhala. Sebab tu masyarakat Arab jahiliyah, mereka digelar sebagai masyarakat yang melakukan syirik yang begitu tepu dan menebar dalam kehidupan mereka. Sembah patung-patung, patung pula macam-macam jenis nama, Al-Lata, Al-Uzza, dan macam-macam jenis rupa. Patung besar, patung kecil, patung perut bucik, patung hidung kembang, patung hidung macung, macam-macam. Nak beritahunya, dia punya imajinasi sampai tahap begitu, akhir sekali dia tertipu dengan diri mereka sendiri, dengan bisikan-bisikan syaitan, bawa hidup yang jauh daripada matlamat penciptaan manusia. Tak padan dengan sebab kejadian tadi, tiba-tiba sembah patung.
Dak padang sebab kejadian tadi, masyarakat Arab hidup dalam keadaan apa? Huru-hara. Sepatutnya tanggungjawab manusia mengimarahkan bumi Allah, menghidupkan bumi Allah dengan perintah-perintah Allah, mengambil yang halal, menjauhkan diri pada yang haram, yang kuat menjaga yang lemah. Tapi yang berlaku di kalangan masyarakat Arab, hak kuat tindak hak lemah, hak kaya tindak hak miskin, hak pandai memanipulasikan ataupun mengeksploitasikan orang-orang yang tak pandai dengan menipu orang-orang yang tak belajar tadi. Akhirnya jadi tidak seimbang masyarakat, huru-hara masyarakat. Namun Nabi SAW, Allah utuskan nak bawa rahmat ni, Nabi bina satu perjalanan, satu gerak kerja. Kalau kenderaan nak kena buat alignment. Kalau buat alignment tayar rosak. Maknanya. Maka begitulah Nabi nak bawa perubahan ni. Nabi tekankan 3 unsur yang Nabi ambil perjalanan. Nabi bina jasad, roh dan akal. Sebab manusia ni dalam diri mereka ada 3 unsur: jasad, roh dan akal. Itu yang lebih kedudukan manusia berbanding makhluk lain. Sebab tu Allah isytiharkan manusia sebagai ahsani taqwim, sebagai sebaik-baik kejadian. Haiwan dan binatang jasad ada, roh ada, akal tidak ada. Jin, syaitan, iblis, makhluk Allah Ta'ala juga tidak berjasad, ada roh, ada akal. Malaikat makhluk Allah Ta'ala juga tidak berjasad, ada roh, ada akal, tapi tidak bernafsu. Maka semua makhluk tadi ciptaan Allah. Namun manusia dia ada 3 unsur yang sempurna: jasad, roh, akal. Namun 3 unsur inilah, jasad, roh, akal inilah Nabi jadikan satu landasan untuk Nabi nak bina manusia. Nabi nak membangunkan manusia. Di situlah kita boleh perhalusi dan teliti. Kalau ikut pada sudut logik akal, zaman Nabi diangkat kenabian tu, dilantik sebagai seorang Nabi itu, sudah ada 2 tamadun yang maju, yang sudah gagah pada waktu itu. Apa dia? Rom dan Parsi. Sedangkan matlamat Nabi nak bawa acuan Islam ni, mudahlah pada waktu itu ambil pilih mana-mana tamadun hak besar tadi, sama ada Rom ke ataupun Parsi. Sebab apa saya kata mudah? Bila kuasa besar dunia, dia boleh buat arahan je. Masuk Islam, ikut Islam, tak ikut fikir logik kita. Tapi apa yang berlaku ialah Allah tidak takdirkan begitu. Fikir logik kita, akalan kita yang terbatas, lagi senanglah Nabi mai ikut Rom ke, mai ikut Parsi ke, buat keluar arahan je, mu masuk Islam lah ke, ikut Islam lah ke. Inilah timbul bahawa Allah memerintahkan Islam ni bukan agama yang mesti dipaksa pada orang lain untuk masuk Islam. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam masuk agama Allah Ta'ala ni. Tetapi yang ada tuntutan ialah yad'una ilal khair, mengajak dan menyeru manusia kepada al-khair. Apa itu al-khair? Kalau huraian ulama tafsir menyatakan dinul Islam, agama Islam. Dari sudut terjemahan bahasa Arabnya, al-khair ni kebajikan. Tak. Tapi maksud tafsir ayat tadi, al-khair ajak kepada Islam, ajak kepada acuan hidup yang sebenar. Namun itulah kerja Nabi nak buat. Nabi terapkan dengan 3 unsur manusia tadi, berlakunya pembinaan jasmani, rohani dan juga akal. Bila Allah turunkan wahyu, alif lam mim zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, setiap huruf yang dibacakan mendapat 10 kebaikan. Zalikal kitab, ini dia kitab Al-Quran, la raiba fi, yang tidak ada keraguan padanya. Yang mana Al-Quran yang tidak ada keraguan ini sifatnya huda, memberi petunjuk. Kepada siapa? Lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mempercayai akan kalam Allah, kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini berlakunya proses Nabi bawa hidayah dengan membacakan ayat-ayat Allah, maka berlakulah proses pembentukan
tiga unsur tadi. Jasad diisi dengan pengambilan makanan yang halal hasil daripada pembinaan akal yang menerima ilmu pengetahuan daripada Al-Quran, yang sehingga membina kepercayaan, dinamakan ruh itu mengecapi nikmat iman. Maka akhirnya terbentuklah individu manusia yang bergelar Muslim, yang beriman dan menghasilkan nilai modal insan. Terbentuklah jiwa manusia Rabbani. Dia sebut jiwa manusia Rabbani, apa dia? Bukan kumpulan Rabbani nasyid tu. Jiwa manusia Rabbani ni jiwa manusia yang ada nilai ketuhanan dalam jiwa dia. Dia beriman, dia tahu halal haram, dia tahu dosa pahala. Maka berlakunya kehidupan masyarakat yang terbina dengan nilai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Namun inilah yang Nabi buat di Mekah. Tetapi amat malang orang Mekah ni, yang kita tahu sirahnya apa dia, perjalanan kisah Nabi ni, orang Mekah tolak tuah. Dia tolak agenda perubahan yang Nabi nak bawa tu. Sedangkan orang Mekah ni kenal batang tubuh Muhammad bin Abdullah ni, orang kata apa, kenal daripada merah lagi. Maknanya Nabi lahir situ. Nabi dilahirkan di situ, berlaku proses pembesaran Nabi ni waktu zaman kan bayi, kanak-kanak, remaja, pemuda, dewasa. Orang Mekah iktiraf belaka. Yang bernama Muhammad bin Abdullah ni tak ada orang lah hak paling juru, hak paling sopan, paling akhlak yang mulia, boleh dipercayai. Tak ada dia. Itu diiktiraf oleh orang Mekah. Fikir pada kedudukan logik akal sekali lagi, bila Nabi bawa Islam ni lagi mudah lah. Sebab apa? Sudah diterima oleh orang Mekah kepribadian insan bernama Muhammad bin Abdullah ni. Tapi tidak semudah yang kita fikirkan. Allah takdirkan kesulitan, kepayahan yang dilalui oleh Nabi. Bila Nabi ajak beriman kepada Allah, sebab itu khija dan tugas Nabi, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Allah menyatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya kami Allah mengutuskan setiap umat itu ada nabi-nabi, yang mana peranan nabi-nabi ni semua sama. Apa dia? Buat dua perkara utama. An i'budullah, ajak manusia sembah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wajtanibut taghut, pastikan manusia tidak melakukan perbuatan melampaui batas. Bagaimana nak atasi perbuatan melampaui batas? Mesti ada kuasa, mesti ada tapak, dinamakan pemerintahan. Itu maksud dia. Mana boleh nak kuat kuasa undang-undang tak ada tapak? Tak. Kita cakap mulut Elio saja, orang kata apa? Sembang aja mu. Tak, contoh begitulah. Tapi bila ada kuasa, mu tebang lah. Tak. Kita ambil tindakan undang-undang, maka orang pun takut selalu. Tak, orang pun debar selalu. Itu maksud dia. Maka bila Nabi bawa proses itu di Mekah, tiba-tiba orang Mekah ni tolak tuah. Setara kenal tu batang tubuh Muhammad SAW tu. Bahkan puji habis teh, orang Terengganu kata. Tak ada lah hak juru baik Muhammad lah. Bahkan memang terbukti orang-orang Mekah, pedagang-pedagang, orang kaya Mekah ni, bila mereka bermusafir, harta mereka beri kuci harta, kuci apa, peti besi mereka ni pada Nabi. Nak kabarnya Rasulullah ni diiktiraf kewujudannya di kota Mekah, bahkan digelar sebagai Al-Amin, orang yang paling dipercayai di Mekah. Itu sebelum diangkat ke Nabian. Tetapi bila kita baca sirah Nabi ni, Nabi ini berhadapan dengan ujian yang berat. Termasuklah bila Nabi bawa Islam ini, orang yang paling pertama dan menentang Nabi, anak beranak Nabi sendiri, pak saudara dia sendiri, hak paling terdekat. Siapa dia? Abu Lahab. Kalau ikut masa Nabi lahir tu, Abu Lahab hebat sekali. Roi birthday Nabi ni. Dah, orang putih kata birthday, orang kita kata maulid. Dah, maknanya. Dah. Waktu Nabi lahir ni, Abu Lahab lah menang dia pada kita sambut maulud. 100 ekor unta.
Kita uduh-uduh 2 ekor lembu je paling ramai pun. Kalau tak pun catering je maknanya. Tapi Abu Lahab ni 100 ekor unta. Sukanya boleh anak saudara bernama Muhammad ni. Tapi sejarah kebangkitan Nabi ni, bila Nabi diangkat kenabian ni, dia paling pengak sekali lawan Nabi. Abu Lahab paling pengak sekali lawan Nabi. Dia orang pertama. Akhir sekali Allah murka pada Abu Lahab ni, turun satu surah khusus untuk dia. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa kekayaan yang diusahakannya itu semuanya tak membawa makna apa-apa. Allah laknat belaka dia. Kenapa Allah laknat dia? Sebab dia cerca Nabi, dia lawan Nabi, dia tentang Nabi. Akhirnya Allah laknat dia. Maka Allah turunkan ayat ini tak saja sebagai pedoman kepada kita. Di saat apabila Nabi SAW ini, kedudukan kemuliaan Nabi ini, sehingga Allah Ta'ala memerintahkan supaya kita cintakan Rasulullah. Sebab Rasulullah banyaknya membawa rahmat kepada kehidupan manusia dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memandu manusia ke jalan kebenaran. Dalam masa yang sama, bila Nabi bawa agenda itu, penentangannya begitu kuat. Orang Mekah tak boleh terima perubahan. Tak beri laluan sikit. Tak beri laluan. Nabi nak cerita pasal kebenaran, tak boleh beri laluan. Maka bila tak beri laluan, bila nak tahu maklumat, begitu maksud dia. Dan bila popok Mekah ni dapat hidayah, bila popok Mekah ni dapat nampak apa itu Islam, panjang perjalanan dia baru nampak Islam. Mula-mula Nabi bawa tu tak nampak gelak gambar. Hak berimannya sikit sangat. Dan dalam masa sama, yang beriman dengan ajaran Nabi itu memang bermasalah, berisiko. Sebab apa? Ada yang kena bunuh, ada yang kena seksa. Antaranya sahabat Nabi Yasir kena sula, isterinya Sumayyah pun kena sula, Bilal bin Rabah pun kena sebak dengan cemeti, kemudian diheret ke padang pasir yang panas, diikat tangan kaki, ditindih dengan batu yang berat. Beratnya siapa ikut Nabi pada waktu itu. Kita zaman ni tak usah kata kena ujian begitu. Ujian sikit pun nikmat dunia kita pun semampu dah untuk betul-betul rasa cinta kepada Nabi dan betul-betul nak menegakkan perjuangan Nabi. Jauh sangat tak. Sedangkan kita ni sambut maulud tiap-tiap tahun, dengar kisah Nabi tiap-tiap tahun, tapi kesedaran nak jaga kedaulatan Islam yang diperjuangkan Nabi ni setara mana kita? Kenapa saya kaitkan perkara ni? Berbetulan bulan Rabiul Awal ni ada satu kejadian yang terkini di Perancis. Ada seorang guru yang berani menghina batang tubuh Rasulullah SAW. Namun guru tersebut telah dibunuh dengan dipenggal lehernya. Oleh siapa? Seorang Islam warga Chechnya. Dia marah sebab dia hina Nabi dengan penghinaan yang tidak sepatutnya. Muslim yang warga Chechnya tadi tu, dia membuktikan kecintaan dia kepada Rasulullah. Dia tak nak sabar dah, melampau sangat. Akhirnya warga Perancis tadi dibunuh. Tetapi kerajaan Perancis backup ataupun membela pula cikgu yang kena bunuh tadi. Bahkan dia menyelar dan mengutuk perbuatan Muslim tadi. Kenapa saya timbulkan cerita ni? Nak beritahu bagaimana keadaan kita orang Islam pada hari ini. Musuh-musuh Islam hari ini begitu naik tongcang, berani memperlakukan kita pelbagai bentuk, termasuk hina batang tubuh Rasulullah. Bukan sebab mereka kuat, sebab kita orang Islam yang lemah untuk menghayati apa yang diperjuangkan oleh Nabi SAW. Kita hanya lemah untuk membuktikan kecintaan kita terhadap Allah dan Rasul, sehingga musuh-musuh Allah ini berani
memperlakukan sesuatu, termasuklah menghina Rasulullah. Ini bukan cerita baru hina Rasulullah ni. 2 tahun lepas pun berlaku. Sebelum tu lagi tahun 2012 pun berlaku lagi dahsyat. Di samping dia lukis karikatur hina Rasulullah, dia pula buat cerita filem yang khusus untuk menghina Rasulullah di kalangan Yahudi pelampau. Kita pernah berdemonstrasi di hadapan kedutaan Amerika. Suatu ketika 2012 tak silap saya, ada sejarah. Mereka ni di kalangan orang-orang Yahudi pelampau, mereka sanggup dengan dana yang besar, jutaan, mereka jutaan dana untuk menghasilkan satu filem semata-mata nak hina Nabi. Masya Allah. Kenapa sedemikian rupa mereka berani? Sebab mereka nampak boleh main dengan orang Islam. Orang kata apa? Boleh cokek orang Islam. Tak, sebut boleh cokek ni kenapa? Nampak lemahlah kita. Tak, kalau orang tu disegani, auranya kuat, kalau Tok Deka ada orang ni cokek. Tebal cokek tak? Rasa kata cokek, selangkah buat kejut dia pun 2, 3, 4 buah kena rasanya. Contoh maknanya apa? Kita orang Islam ni, kalau kita ada izzah, ada kemuliaan, ada rasa auranya hebat, orang bukan Islam, orang kafir, dia tak akan mudah-mudah nak buat main mudah-mudah kita orang Islam. Dia tak akan berani hina Nabi SAW. Maka sebab itu saya nak tarik perhatian para jemaah muslimin muslimat sekalian pada saat ini. Saya menyebut bagaimana Nabi SAW ini berusahanya dengan begitu kuat ataupun dengan begitu teguhnya, dan tak pernah ada penat, lelah dan kenal erti putus asa. Walaupun ancaman para sahabat kena bunuh, kena seksa, kena zalim, ada yang kena buang negeri, Nabi SAW tak pernah berhenti gerak kerja tersebut. Bahkan kemuncak kemarahan orang musyrikin nak tangkap Nabi dan nak bunuh Nabi SAW. Maka sebab itu dalam sirah, dalam sejarah kita tamadun umat Islam ini, berlakunya hijratul Rasul SAW. Berlakunya penghijrahan Nabi, berpindah Nabi dari Mekah ke Madinah. Apa tujuan? Bukan melarikan diri. Tapi ada bahawa ni isu orang Islam kita sendiri cakap Nabi bersifat macam pelarian pergi ke Madinah. Oh dahsyat. Ini cakap orang jahil gini ni. Kalau tak jahil pun sengaja cari pasal. Tak. Nabi bukan pelarian daripada Mekah ke Madinah. Nabi dari Mekah ke Madinah itu satu strategi pelan tindakan Nabi nak bina kekuatan Islam. Kalau orang pelarian, dia dalam keadaan ketakutan, dia tak ada tempat yang khusus nak pergi. Dia macam lipas kudung lah. Tak. Takut tang lari dah, ikut dang mana yang boleh nampak selamat, situ dia pergi. Tapi Nabi SAW memang Nabi target Madinah. Dan cerita nak Nabi target Madinah ni bukan cerita yang tiba-tiba waktu Nabi nak kena bunuh tu. Kena ingat tahun ke-9 kenabian. Bukan tahun ke-9 hijrah, tahun ke-9 Nabi jadi Nabi. Tahun 9 tahun tu Nabi diperjalankan Allah dalam peristiwa apa dia? Isra' dan Mi'raj. Dan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi telah mendapat perkhabaran awal daripada Allah yang Nabi akan membuka tempat namanya Madinah, ataupun mentadbir di sebuah negara namanya Madinah. Itulah Thayyibah. Maka itu sudah dapat makluman awal yang Nabi akan pergi ke sana. Maknanya Nabi dapat cerita awal dah, cerita yang masa hadapan. Kemudian sebelum Nabi berhijrah lagi berlaku apa dia? Pada tahun ke-11 kenabian berlaku perjanjian Aqabah. Yang pertama yang melibatkan siapa dia? Orang-orang Madinah seramai 12 orang berbaiat dengan Nabi. Untuk apa? Untuk melaksanakan agenda menyampaikan Islam di Madinah. Nabi kirim pula sahabat daripada Mekah yang bernama Mus'ab bin Umair, teman 12 orang ni, bimbing 12 orang Madinah ni balik kampung dia masing-masing, buat kerja, cerita pasal Islam, cerita pasal kebenaran Islam dan sebagainya. Tahun berikutnya, tahun ke-12 kenabian, berhasilnya 12 orang ni buat kerja di Madinah.
73 orang masuk Islam. 70 orang lelaki, 70 orang muslimin, 3 orang muslimah. Lalu mereka masuk ke Mekah pada tahun ke-12 kenabian, buat haji, jumpa Nabi, lalu mereka buat bai'ah dengan Nabi, namanya Bai'atul Aqabah As-Saniyah. Perjanjian Aqabah yang kedua. Apa tujuan mereka berjanji? Nak laksanakan agenda transformasi tadi. Agenda perubahan, nak baiki masyarakat Arab. Balik semula mereka ke Madinah. Lalu mereka mampu cerita pasal Islam, cerita pasal kerasulan Nabi. Akhirnya orang Madinah dalam keadaan apa dia? Dapat terima Islam. Apa dia Islam? Dan tahun ke-13 itulah juga bila serangan orang musyrikin makin menjadi-jadi, lawang Nabi, nak tangkap Nabi, nak bunuh Nabi. Waktu itulah paling sesuai untuk Nabi bergerak berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Adakah itu bersifat pelarian? Pelarian ni tak ada perancangan. Dia tak ada timbul dulu perjanjian apa-apa. Ni perjanjian khusus benar berlaku. Perjanjian Aqabah yang pertama, yang kedua. Maknanya apa? Nabi tuju dah nak pergi ke Madinah. Tujuan dia apa dia? Nak bina kekuatan. Dalam menterjemahkan tanggungjawab khalifah yang kita sebut awal tadi, iqamatuddin, nak tegakkan agama. Nak tegakkan agama tak boleh dengan Elio saja, cakap khabar saja. Dia mesti ada kuasa, dinamakan kerajaan. Maka sebab tu Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi dapat kerajaan. Walaupun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah tu ada dah calon Perdana Menteri di Madinah sebelum tu. Ada dah seorang yang disebut-sebut nama nak jadi ketua Madinah pada waktu itu. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Tak. Saya sebut PM tu senang nak nampak, faham tak? Tak maknanya. Jangan salah faham Waktu tu Abdullah bin Ubay ni dia nak jadi ketua Madinah dah pada waktu itu. Tapi gerak kerja Nabi ni, bila Nabi berjaya membina strategi, orang Madinah tak sabar nak tunggu ketibaan Nabi di Madinah. Lalu bila Nabi tiba je di Madinah, Nabi diangkat sebagai ketua negara Madinah. Kenapa Nabi diangkat sebagai ketua negara Madinah? Orang Madinah lain akalan dia dengan orang Mekah, lain pesen dia dengan orang Mekah. Cuba tuan-tuan yang pernah pergi haji dan umrah, boleh tengok perbezaan. Siapa pergi Mekah tengok PN orang Mekah mana, siapa pergi Madinah tengok PN orang Madinah. Lain. Orang Mekah ni pongoh dia lebih. Pongoh, kasar, tak ada budi bicara mana. Madinah kalau pergi tenang je, cakap khabar berlalu je. Struktur bangunan binaan rumah pun sama. Mekah bolak serak, bangunan ikut dan, tak ada struktur, tak tersusun. Kalau naik kenderaan pun bising bangor pom bunyi hong saja. Di ke Madinah, tengok bangunan dia tersusun, comel. Lepas tu orang bawa kenderaan pun ada adab sopan, tak main hong sangat. Lain. Kenapa lain? Sejarah dia di sini lah. Bila Nabi pergi Madinah, Nabi diberi kuasa sebagai kerajaan memimpin dan memerintah. Nabi boleh terapkan acuan nilai modal insan. Itu maksud dia. Nabi mampu membina dan membentuk masyarakat madani rabbani. Masyarakat yang bertamadun, yang bercirikan nilai rabbaniyah, nilai ketuhanan. Maknanya jiwa manusia itu dia ada iman. Bila ada iman ni kan lain. Penampilan, akhlak, cakap khabar. Maka dalam masa yang sama, Madinah pada waktu Nabi memerintah tu, orang Islam bukan majoriti. Bukan majoriti, maknanya campur. Bukan Islam pun ramai di Madinah. Tapi apa yang mahal yang kita nak ambil, nilai yang ditunjukkan Nabi ni, yang membawa rahmat kepada seluruh alam ini, Nabi SAW berjaya bersama para sahabat membina suatu respect ataupun timbul rasa hormat orang-orang masyarakat Madinah pada waktu itu yang pelbagai agama, pelbagai kaum, lalu mereka mengiktiraf kepimpinan Islam. Itu maksud mesej yang kita nak pelajari. Maknanya Nabi mampu membentuk satu masyarakat madani rabbani tadi
boleh membentuk sebagai role model, contoh dan tauladan. Sebab itulah kejayaan Nabi bila membentuk masyarakat itu hanya 8 tahun berbanding di Mekah 13 tahun dak makan cekok. 13 tahun orang Mekah babi, degil. Dah dak babi bab apa, dak beri ruang langsung. Orang nak cakap pasal kebenaran Islam dak beri laluan. Dah nak faham mana Islam. Orang Madinah lain pasal. Nabi cerita pasal Islam, dia dengar dulu, faham, beriman. Tu penting. Dalam bab gini nampak mudah, simple je, tapi kalau masyarakat kita mengambil pendekatan begitu, susahlah kita. Tapi bila Madinah Nabi berjaya bina 8 tahun saja, apa yang berlaku dalam sejarah kehidupan kita orang Islam? Berlaku pembukaan kota Mekah. Bagaimana berlaku pembukaan kota Mekah? Islam dulu nak cuba ditegakkan di Mekah ni cukup payah. Tak? Kalau orang kita kata apa, gelak gambar, dark picture. Gelak gambar. Maknanya orang kata apa, parak dah orang Mekah ni, dak nampak dah nak bau syurga. Ibarat kata gitulah. Memang calon neraka dah nampaknya. Dengan 13 tahun Nabi bawa Islam tu, lawan cacang sungguh dengan Nabi, siapa nak bunuh Nabi. Tapi dak disangka-sangka hak kerahkan ni, hak babi ni boleh terima Islam dengan rela hati. Bila tahun ke-8 hijrah Nabi bina negara Islam Madinah tu, puak-puak degil ni baru nampak model negara Islam, baru nampak nilai Islam yang diperjuangkan Nabi. Lah, gini hak Nabi nak bawa, baru terima. Dah dulu buat apa dak terima? Dah dak beri peluang? Dak dia beri peluang nak terjemahkan Islam, nak cerita pasal Islam, dah nak nampak guana. Tak. Tapi bila 8 tahun di Madinah, mereka nampak perjalanan Islam tu macam mana. Nabi berjaya bentuk hak yang kuat melindungi yang lemah, yang kaya melindungi yang miskin, yang cerdik membantu orang yang tak pandai, orang yang jahil. Dia mensekolahkan orang yang tak pandai. Akhir sekali timbullah masyarakat yang harmoni. Timbullah kekuatan masyarakat dengan nilai persaudaraan, nilai kesatuan. Maka 8 tahun terbina itu, orang Mekah akhir terima Islam. Allah sebut dalam surah An-Nasr, "Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila datangnya pertolongan Allah dan kemenangan daripadanya, kamu dapat lihat ramai manusia masuk ke dalam agama Allah. Ramai manusia itu mana? Orang Mekah dan semenanjung Arab masuk ke dalam agama Islam. Dulu takut nak masuk Islam, dulu takut nak sokong Islam, dulu takut nak bersama dengan Islam. Tapi bila nampak nilai Islam, baru nampak, oh hak ni dah pakat sokong lah, pakat bersama lah dengan Nabi. Itu yang berlaku. Maka orang Mekah masuk Islam dengan penuh kerelaan tanpa berlaku pertumpahan darah. Itu maksud rahmatan lil alamin, ayat yang kita kupas tadi. Nabi bawa rahmat tadi bukan hanya menyelamatkan orang Madinah, menyelamatkan orang Mekah dan menyelamatkan semenanjung Arab, dan sekaligus menyelamatkan dunia. Apabila Nabi berjaya membuka kota Mekah, maka masyarakat Arab akhirnya masuk Islam, dan Allah wafatkan Nabi selepas pada itu. Sempurna proses 23 tahun. Kemudian bila wafatnya Nabi, tidak bermakna terkuburnya Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Bila wafatnya Nabi, disambung legasinya ataupun acuan gerak kerjanya itu oleh siapa dia? Para sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka bergelar Khulafa ar-Rasyidin. Kemudian disambung oleh para khalifah selepasnya. Selepas wafat Nabi, ada peristiwa berlaku murtad di kalangan orang Arab. Zaman itu Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah Islam yang pertama. Lalu ramai di kalangan orang Arab murtad, keluar Islam, sebab dia menyangka bila Nabi mati, Nabi wafat, maka habislah apa yang Nabi perjuangkan. Tidak. Islam adalah agama Allah, agama samawi,
yang diturunkan untuk memandu kehidupan manusia. Walaupun Nabi wafat, Islam tidak akan terkubur dan berhenti begitu saja. Akan ada generasi yang menyambung gerak kerja tersebut. Para khulafa ar-rasyidin, para khalifah selepas itu, dan begitulah bersambung kepada kita semua yang ada pada hari ini. Yang mesti kita menjiwai perkara ini untuk kita membina kekuatan dan kegemilangan umat Islam. Sebab kita melihat dunia umat Islam hari ini dilihat luntur, lemah. Ibarat kata orang kampung, macam ayam ketik tunggal. Tak. Kita orang Islam akhir zaman ni berpecah belah. Tidak ada kesatuan. Peringkat dunia mahu peringkat dalaman negara kita. Peringkat dunia berpecahnya kita sehingga tanah suci umat Islam dalam keadaan apa dia? Baitul Maqdis dalam cengkaman Zionis Israel. Namun apa tanggungjawab kita? Kita berkewajipan membebaskan Baitul Maqdis. Tapi kita ada buat apa-apa tak? Tak buat apa-apa. Ini masalah kita. Adakah kita nak duduk dalam Zoom selesa lagi? Tak boleh, tuan-tuan. Kita kena menjiwai sifat umat Rasulullah yang sebenarnya. Itu pada sudut peringkat politik dunia ataupun keadaan suasana dunia pada hari ini. Yang malangnya pemimpin-pemimpin negara Arab ada yang membina hubungan diplomasi pula dengan Israel. Dalam negara kita pun sama. Pelbagai ideologi pemikiran sehingga memecah belahkan kita umat Islam. Sedangkan kita kiblat kita satu, syahadah kita satu, Fatihah kita baca Fatihah yang sama, rokok sujud kita rokok sujud yang sama. Namun kenapa kita membesar-besarkan perbezaan ideologi sehingga kita berpecah belah? Kita sepatutnya ambil persamaan dari sudut asas kehidupan kita ini dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita bina kekuatan umat Islam dan kesatuan umat Islam dan tidak membuka ruang kepada para musuh-musuh Islam dan mereka yang cuba mengeruhkan keadaan negara kita yang di majoritinya orang-orang Islam dan Melayu Islam, supaya kita hari ini menjaga kedudukan dan kedaulatan Islam agar tidak mudah dikeruhkan keadaan oleh golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab ini. Terutama kita zaman sekarang ni musim COVID-19 pula. Sepatut kita menggembeling tenaga bekerjasama untuk memutuskan rantaian COVID. Tapi ada orang yang masih gilakan macam-macam gila atas dunia pada hari ini. Gila harta, gila orang puang, gila pangkat, gila nak jadi ketua, gila nak jadi PM, contoh maknanya. Tak habis-habis. Akhirnya merosakkan orang lain. Saya terpaksa sebut perkara ini sebab saya nak buka minda kita. Dalam keadaan kita hari ini nak menghayati kerasulan Nabi SAW ini dalam konsep dan konteks kehidupan semasa kita macam mana. Kalau main selawat sampai kecerah, jawab dia apa? Hanyut kita. Bukan salah berselawat, jangan salah faham Saya tak marah berselawat. Berselawat tu teruskan berselawat. Tapi kita tak mahu kita ni selawat sampai hilang fokus kita. Kita kena jaga kedaulatan agama dalam negara kita. Kita kena jaga kekuatan ukhuwah Islamiyah sesama kita umat Islam ini. Agar terbinanya kekuatan, kita mampu mengembalikan semula kegemilangan umat Islam, berlakunya kesatuan umat Islam seluruh dunia. Itu maksud saya. Kita nak sampai tahap begitu. Sampai kita mampu buat demikian. Kenapa perlu buat demikian? Allah Ta'ala sebut, bila kita mampu membina kekuatan itu, tanda kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Bila beriman dan bertakwanya kita kepada Allah, Allah Ta'ala meletakkan jaminan, lau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Sekiranya penduduk satu negeri itu, satu wilayah itu, satu negara itu ataupun satu dunia itu
disuburi dengan iman dan takwa dalam jiwa-jiwa mereka, Allah meletakkan satu janjinya kepada makhluknya, apa dia? La fatahna alaihim barakat. Kami Allah akan bukakan pintu-pintu keberkatan. Minas sama', daripada langit, wal ardi, daripada bumi. Berkat ni benda apa kok? Benda yang kita tak nampak, tapi tanda-tanda berkat tu kita boleh sebut. Yang pertama, kesejahteraan, yakni perdamaian, kesejahteraan. Tidak berlaku peperangan, tak berlaku permusuhan, tak berlaku persengketaan. Itu kesejahteraan. Yang kedua, berkat ini juga ialah kita dalam keadaan hidup dijauhkan sebarang bentuk ancaman seperti wabak penyakit, bahaya yang membawa kepada maut dan sebagainya. Yang ketiga, rezeki kita murah. Tak nanti jatuh sebanda-sebanda pitih. Jangan nampak itu berkat saja. Disebut berkat ni apa? Hidup kita nak makan, ada makanan. Tak susah cari. Oh dulu pun tak nanti poket tebal, ubi kayu belakang rumah, sayur tepi rumah. Berkat lah tu. Boleh makan, boleh kecap. Tak. Dalam ni payah dah nak boleh gitu semua rumah. Tak, nak beli serai pun terpaksa nak serai nak pakai dua batang je, kena pergi beli kedai. Tak, contoh. Tak, maknanya siapa tak itu kehidupan kita pada hari ini. Maknanya bagaimana berkat itulah yang perlu kita usahakan. Sudah pasti dengan berbekalkan iman dan takwa, terbinanya kesatuan umat, terbinanya kekuatan umat Islam, maka akan lahirlah suatu kesejahteraan dan rahmat Allah, perlindungan Allah kepada kita semua. Maka sebab itulah saya mengambil pendekatan menceritakan dan mengupas perkara ini dari sudut hal yang saya kupas tadi, dalam memberi gambaran bagaimana Nabi membentuk agenda dan mencetuskan transformasi perubahan masyarakat yang huru-hara, yang berpecah belah, yang dalam keadaan tidak ada matlamat, lalu terbentuknya masyarakat yang bersatu padu, yang ada matlamat dan dilimpahi keberkatan dalam kehidupan mereka. Dan berkesinambunganlah ke zaman kita yang mesti kita bina acuan dan pendekatan yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Tanda kita menghayati kelahiran Nabi SAW bukan hanya sekadar berselawat, bukan hanya sekadar majlis ceramah, bukan hanya sekadar majlis makan-makan, tetapi menjiwai wawasan yang diperjuangkan oleh Nabi SAW sehinggalah kepada wawasan akhirat yang mendapat redha Allah, yang membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sekadarnya daripada saya. Mohon maaf sekiranya kasar bahasa, kekurangan sepanjang saya menyampaikan, dan mohon maaf terlebih waktu sikit sebab moga mari kali pertama dan jemputan. Tak, kalau kuliah hari yang mingguan tu kena ikut time lah. Jadi saya ni mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan tak marahlah terlewat sikit ambil masa tuan-tuan ni. Mudah-mudahan dapat manfaat dan kesedaran bersama untuk kita sama-sama mengimarahkan bumi Allah dengan menghidupkan sunnah Nabi SAW, dan juga wawasan yang diperjuangkan Nabi itu disambung oleh kita semua insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.